syurga yang paling tinggi tanpa hisab dan azab. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Allah Rabbi, terima kasih Ustazah juga apabila dapat sama-sama berikan komitmen dalam pertemuan rancangan tarbiyah ni. Saya kira lebih kurang 8 ke 9 minggu. Kan, sebab bulan Mac kita ada 5 minggu kali 5 kali Jumaat kan, dan kita bersama-sama dalam pertemuan ruang bicara rancangan tarbiyah ini. Menerusi tajuk kita hari ini Ustazah, juga kita fikir kalau adanya dugaan kepada kita, redha itu ada kepada kita, kita redha terima takdirnya, dan kita kena ingat sebab berlaku sesuatu perkara pasti ada hikmahnya. Kita dapat belajar sesuatu dan moga-moga Allah angkat darjat kita. Allah nak bagi sesuatu kepada kita. Itu yang penting, dan sentiasalah bersangka baik dengan apa yang kita bincangkan ini. Moga dapat jadi panduan. Terima kasih Ustazah atas perkongsiannya. Bila pula nak jumpa ni kan? InsyaAllah. Doakan semoga ada pertemuan nanti untuk siaran kita lain pula ke kan? InsyaAllah mendoakan, dan kita juga doakan Ustazah semoga dipermudahkan segala urusan. Amin. Jumpa lagi Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada anda yang terus ikuti kita menerusi Bola Bicara dalam rancangan tarbiyah bersama-sama dengan tetamu kita, iaitu yang berbahagia Ustazah Nur Laila Aliza Zakaria. InsyaAllah kalau ada yang nak tonton semula, boleh dengarkan di YouTube IKIM, dan teruskan like, komen, share untuk kita bawakan lagi manfaat menerusi dalam pertemuan rancangan ini. Okay? Dan teruskan setia bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Hiburan mendidik jiwa, hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa Kosmetik mesra wuduk tu? Habis tu, kenapa kamu tak pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Datuk AC, dah siap nak beraya? Mestilah dah, Puan Ella. Sofa gaya mewah, baru meriah nak raya. Rayakan sebulan. Apa lagi? Dapatkan sofa Ella Furniture sekarang hingga raya ke-15. Dan berpeluang untuk beraya dengan Datuk AC dan Ella Furniture di rumah anda. Boleh. Kita ambil selfie raya sekali, okey? Dapatkan sofa Ella Furniture di ellafurniture.com.my atau FB Ella Furniture Malaysia. Selamat Hari Raya dari kami di Ella Furniture. Balik kampung tu, hati-hati tau. Inspirasi Inforia Islami, semuanya di IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhnadah kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alayhim mu'sadatun fi 'amadin mumaddadah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Kecelakaan besar bagi tiap-tiap pencaci pengeji yang mengumpulkan harta dan berulang-ulang menghitung kekayaannya. Ia menyangka bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya dalam dunia ini. Tidak. Sesungguhnya dia akan dicampakkan ke dalam Al-Khutamah. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia Al-Khutamah itu? Al-Khutamah ialah api Allah yang dinyalakan dengan perintahnya, yang naik menjulang ke hati. Sesungguhnya api neraka itu ditutup rapat atas mereka. Mereka terikat di situ pada batang-batang palang yang melintang panjang. Surah Al-Humazah ayat 1 hingga akhir. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, takwa, pemeliharaan diri dan kekayaan hati. Hadis riwayat Muslim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub
قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطاتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك يا الله Engkau mengetahui hati-hati ini telah berkumpul kerana kasihkan-Mu bertemu dan patuh padamu bersatu memikul dakwamu hati-hati ini telah berjanji setia mendaulat dan menyokong syariat-Mu maka eratkanlah akan ikatannya kekalkan kemesraan hati ini tunjukkan ia jalan yang sebenar limpahkan dengan cahaya Rabbani-Mu yang tak pernah padam dan lapangkan dengan iman Astaghfirullahalazim 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 الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة العبد الظالم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة العبد الظالم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة العبد الظالم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أستغفر الله
Astaghfirullahal azim. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10 hingga 1 hanya di IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Nak teruskan lagi perbincangan kita, siaran kita, rancangan ilmu kita bersama rancangan Tadabbur pada hari Jumaat ini, dan nak teruskan bersama-sama dengan anda juga boleh saksikan, tonton sekarang di YouTube IKIM Media, juga di Facebook IKIM FM, termasuk di seluruh frekuensi radio IKIM. Boleh sama-sama berinteraksi dengan kita untuk kita nak belajar dan juga tadabbur ayat-ayat suci Al-Quran
bersama-sama. Okey, boleh hantarkan pandangan soalan anda juga di talian konti kita 0112900404. Juga kita boleh berinteraksi di ruangan komen di media sosial Radio IKIM. Okey, dan terus kita nak bersama-sama untuk mendengarkan perkongsian rancangan tadabbur ini dengan tetamu kita yang dah pun ada di talian, iaitu tak lain tak bukan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Sya'ari Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustaz Syafiq. Syukur. Apa khabar kita Ustaz? Alhamdulillah, kita sihat-sihat belaka hari ini, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Allah kurniakan kelancaran, kebaikan sentiasa untuk Ustaz, insya-Allah. Okey, dan nak terima kasih Ustaz. Kita di Radio IKIM mengucapkan terima kasih untuk Ustaz sebab sudi lagi beri ruang peluang Ustaz untuk kita nak bawakan lagi rancangan tadabbur pada kali ini. Alhamdulillah. Dan seperti biasa Ustaz, kita nak fokus dan juga bawakan lagi tadabbur kita dalam surah Al-Kahfi, di mana pada kali ini kita nak buat rumusan surah Al-Kahfi dan kita nak rujuk dengan ayat 109 hingga ayat 110 menerusi halaman 304 dalam Al-Quran dalam surah Al-Kahfi ini. Jom Ustaz, kita mulakan sesi tadabbur kita pada kali ini. Silakan. Terima kasih Ustaz Syafiq Saleh selaku DJ dan penerbit kita bagi segmen tadabbur. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sekali lagi kepada semua para pendengar, para penonton setia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedar tanpa sedar kita melangkah, berjalan, mengembara ke dalam surah Al-Kahfi. Sudah nyaris 7 hingga 8 bulan barangkali Ustaz Syafiq ya. Betul Ustaz. Dengan DJ Hayati, dengan DJ Syafiq. Ya. Artinya pejam celik kita sudah memasuki hampirlah kalau tidak silap saya 35 minggu ataupun 35 siri. Maka ini adalah detik di mana, jangan sedihlah. Ini adalah detik kita berpisah dari sudut segmen tadabbur. Dari sudut segmen tadabbur dengan surah Al-Kahfi. Tetapi jangan sekali-kali berpisah dengan surah Al-Kahfi. Cuma berpisah dengan saya dari sudut menyampaikan surah Al-Kahfi. Kerana apa? Kerana kita pada segmen kali ini Ustaz Syafiq, kita nak sebut kepada anda 3 perkara penting yang dididik, diajar oleh surah Al-Kahfi ini. Dan subhanallah, ketiga-tiga kesimpulan penting itu memang dinyatakan pada 2 ayat terakhir surah Al-Kahfi. Maka kita kena beri perhatian kepada 2 kul, ya, katakanlah ada 2 ayat di penghujung surah Al-Kahfi yang Allah mulakan dengan kul, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu kena beritahu. Biasanya bila Allah menggunakan kalimat kul, maka apa yang terkandung di dalam ayat yang bermula dengan kul adalah sesuatu yang kurang disenangi oleh orang-orang musyrikin ataupun orang-orang kafir. Kerana ia adalah ayat yang bernada tegas, tidak boleh kompromi, di dalamnya ada prinsip yang tidak boleh sekali-kali menerima kelonggaran. Ini makna kul, iaitulah aku tahu kamu akan disakiti bila kamu melafazkan kenyataan ini. Aku tahu kamu akan diperangi, dibenci kerana melafazkan perkataan ini. Tetapi kul, kamu tetap perlu berkata. Kerana ia adalah penegasan daripada langit demi keselamatan kaummu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul law kana al-bahru مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Katakanlah wahai Muhammad, seandainya selautan, satu laut di atas muka bumi, seluruh laut di atas muka bumi menjadi tinta untuk menulis dan mengembangkan makna-makna kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habis selautan itu. Sebelum selesai pun penulisan kalimat-kalimat itu, meskipun kami datangkan lagi tambahan,
dengan selautan yang sebanding dengannya. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Katakanlah lagi wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, bahawa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka sesiapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah dia melakukan kebaikan dan tidak sekali-kali menyekutukan dengan sesuatu apapun dalam ibadatnya kepada Tuhannya. Jadi dua ayat ini, pertama sekali adalah perihal ilmu, Ustaz Syafiq. Surah Al-Kahfi memang berlegar sekitar cerita ilmu. Sebagai contoh, masihkah anda ingat, pemuda-pemuda Al-Kahfi, mereka nyaris berdebat tentang berapa lama mereka tidur. Sehinggalah satu orang menegur mereka, sudahlah, kita tidak ada ilmu tentang berapa lama kita tidur. Entah-entah bukan sehari pun, tidak ada faedah pada perbualan ini. Apa kata kita serahkan ilmu ataupun kajian terhadap berapa lama kita tidur kepada Allah. Katakan Allahu A'lam. Ini tema besar surah Al-Kahfi. Bukan hanya pada cerita pemuda Al-Kahfi, tetapi kepada cerita Nabi Musa yang tidak diberikan Allah ilmu tentang masa hadapan. Maka beliau menghukum masa sekarang tanpa pengetahuan masa hadapan. Beliau menghukum Nabi Allah Khadir perbuatannya sebagai perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan. Kerana keterbatasan pengetahuan tentang hikmah. Dan apatah lagi cerita Zulkarnain. Ya, Allah memaparkan Zulkarnain ke sana kemari, fa'atba'a sababa. Allah kurniakan kepada Zulkarnain ilmu. Dengan ilmu itu beliau menyebarkan keadilan. Dengan ilmu itu beliau mendidik penduduk untuk membina pertahanan dari Ya'juj dan Ma'juj. Jadi tuan-tuan, adapun ayat 109 ini sememangnya berbicara tentang ada banyak lagi yang kamu tidak tahu wahai manusia. Kerana kalaulah satu lautan, ya, seluruh dunia ini ada lautannya, ada airnya. Kalau dihimpunkan 70% ini, kandungan air di atas muka bumi ini, untuk menjadi dakwah, menulis kalimat-kalimat yang difirmankan Allah, ia tidak akan mampu memadai sama sekali. Ini menunjukkan kepada kita, kalau kita menulis tafsir sebagai contoh, satu orang ulama pada tahun 2023 nak menulis tentang tafsir pemuda Al-Kahfi, tafsir cerita Musa bertemu Khadir, tafsir cerita Zulkarnain. Beliau akan mendapati ada banyak keajaiban daripada cerita Zulkarnain yang seolah-olah tidak disebut oleh ahli-ahli tafsir sebelum ini. Beliau menulis seolah-olah saya menemui sesuatu yang tidak pernah ditemui, ia sesuatu yang ajaib. Maka tuan-tuan jangan pelik. Para ulama tidak pernah berhenti menulis kitab tafsir. Walaupun sebenarnya ia membabitkan ayat yang sama. Ia membabitkan cerita yang sama. Tetapi tuan-tuan tahu, kitab tafsir yang sudah mencecah ratusan ulama di sepanjang zaman, tidak pernah ada seorang ulama berkata, ya, inilah tafsir ayat-ayat Allah yang saya sampaikan, jangan lagi mentafsirkan apa-apa tentang ayat Allah, melainkan berpandukan tafsir saya. Tidak ada ulama yang menyatakan bahawasanya aktiviti tafsir sudah selesai. Apakah tafsir? Anda menulis midad, mad. Anda menulis apa yang anda rasa, apa yang anda faham tentang ayat-ayat Allah pada suasana zaman yang anda hadapi. Sebab itu, bila kitab tafsir tidak pernah berhenti ditulis, artinya apa?
Artinya kalam Allah tidak pernah membosankan. Ada sahaja para ulama menemui sesuatu yang amazing, yang ajaib, sehingga mereka menulis bukan satu dua helai kekadangnya Ustaz Syafiq. Kadang satu ayat boleh sampai mencecah 7 halaman. Seperti Al-Imam Ar-Razi rahimahullah, bila menulis tafsir surah yang paling pendek di dalam Al-Quran, yang kita hafal surah Al-Kawthar, tetapi hampir 7 halaman. Saya teringat seorang ulama, Amin Ahsan Islahi, ahli tafsir daripada India, menulis, maafkan saya, ulama tafsir, guru kepada Ahsan Islahi, iaitu Abdul Hamid Al-Farahi. Beliau menulis hampir 15 halaman tentang tafsir surah Al-Kawthar. Beliau menamakan tadabbur surah Al-Kawthar. Masya Allah, ya Allah, tuan-tuan, sangat tidak boleh diungkapkan dengan perkataan. Perasaan seronok apabila Al-Quran berbicara tentang apa yang kita cari selama ini. So mereka menulis keseronokan mereka dengan Al-Quran, memberi jawapan kepada apa yang bermain dalam fikiran. Kalau nak diikutkan hati, kita susah nak move on pada ayat seterusnya. Sebab kita terasa asyik dengan kehebatan satu ayat. Tetapi at the end of the day, para ulama terpaksa tulis Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Sebab okey, cukuplah setakat ni. Kalau nak tulis lagi sampai bila ayat seterusnya pun apurai. Maka sebab itulah kebanyakan ahli-ahli tafsir berjaya menamatkan tafsir mereka 114 surah, tetapi dengan pengakuan bahawasanya ini setakat yang kami temui buat masa ini, tanpa sekali-kali menyatakan ya, inilah tafsir yang terbaik. Tidak begitu. Jadi kita diajar pada ayat 109 perihal ilmu Allah, lautan tidak bertepi. Ya, kita mesti tak pernah jumpalah laut tidak bertepi ni. Tetapi itulah metafora kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada aktiviti tafsir yang tidak pernah terhenti, sebagai makna ayat 109, kebanyakan para ulama tafsir menyatakan ilmu Allah bukan hanya Al-Quran. Kalau kita nak menulis atau para malaikat nak menulis ilmu Allah tentang sesuatu, maka menggunakan laut di bumi tidak akan mencukupi. Sebab adakah Allah sudah berhenti berkata-kata? Maha suci Allah dari sifat berhenti. Kerana berhenti ini adalah tanda-tanda kelemahan. Sedangkan Allah tidak pernah didekati mengantuk, jauh sekali tidur. Maka sentiasa ada innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Firman Allah sentiasa berlangsung. Kadang firman Allah bukan kepada kita. Kalau kepada kita namanya Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi Allah terus berkalam. Allah terus berkata kepada para malaikat. Allah terus memberikan perintahnya kepada makhluk di seluruh alam. Maka kalau nak ditulis ke semua firman Tuhan bersama dengan kehendaknya yang tersirat, perintah tersurat, kamu kena buat begini, kamu kena buat begini. Tetapi hikmah adalah yang tersirat. Maknanya ditanya Allah, apa kehendakmu sebenarnya di sebalik kejadian ini? Kalau semua itu mahu ditulis, sedangkan Allah tidak pernah didahului oleh tiada dan tidak sekali-kali berakhir dengan tiada, maka selagi Allah itu ada dan Allah Maha ada, selagi itulah Allah Subhanahu wa taala itu sempurna kalamnya dan sifatnya berkata-kata, maka takkan ada dakwat boleh menulis firman Tuhan. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan puan-puan sekalian, merendah diri. Surah Al-Kahfi sangat menekankan attitude merendah diri. Jangan rasa kita ada serba-serbi lalu mempertuhankan empunya diri. Kita bukan mempertuhankan diri sendiri. Kita tengok cerita pemuda Al-Kahfi. Mereka banyak beruzlah dan beribadah, tapi mereka tidak pernah bongkak lalu memanggil kaumnya, hai orang kafir. Bahkan mereka memanggil kaum mereka, haula'i qaumuna. Kamu, kaum saya
Saya menyayangi kamu, tolong dengar apa saya nak kata. Pemuda Al-Kahfi sebenarnya tidak mahu meninggalkan kaum mereka, melainkan kerana Allah perintahkan mereka. Iaitulah kerana mereka mahu dibunuh. Jadi anda boleh lihat bagaimana 7 pemuda ini sesama mereka sentiasa merendah diri. Ya. Yang kedua, kita diajar tentang attitude orang bongkak, orang sombong, pemilik 2 kebun. Allah murka kepada dia. Ya. Kerana menafikan hak orang miskin dalam pemilikan harta dan kemewahannya 2 kebun tersebut. Kemudian datang cerita Nabi Musa. Kita maklum, cerita Nabi Musa memang berlega sekitar. Boleh tak dengar apa Khadir kata? Jangan cepat buat judgement. Boleh tak merendah diri? Jangan kritik lagi selagi tidak sampai kepada kamu ilmu. Boleh tak minda terbuka? Belajar apa sahaja, walaupun dengan kaedah yang kurang menyenangkan. Subhanallah. Musa belajar wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Merendahlah diri kamu, belajarlah dengan semua orang. Kamu kena percaya tak semua perkara kamu tahu, wahai Musa. Subhanallah. Ya. Kita akan mendapati surah Al-Kahfi ini, tuan-tuan, antara penekanannya adalah mengkritik, menyerang. Ya, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan serangan-serangan kepada orang yang bongkak sombong sedangkan mereka tidak ada ilmu. Yang pertama tadi pun tak ada, yang kedua pun tak ada. Ya, ilmu pun tidak menjadi dasar kehidupan dan attitude mereka juga jauh daripada sikap merendah diri. Iaitulah orang-orang kafir Makkah yang disebut di awal surah, ya, ma lahum bihi min ilmin. Mereka tidak ada ilmu. Wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Dengan bongkak sombong mereka terus berkata, Allah ada anak, Allah ada sekutu, Allah ada pasangan, Allah terlalu sibuk. Dia melantik Tuhan-Tuhan di atas muka bumi untuk menyampaikan hajat manusia kepada Allah. Maha suci Allah daripada pertuduhan dan mulut celupar orang-orang kafir zaman berzaman. Tuan-tuan puan-puan sekalian, kita bila Allah kurniakan ilmu, jangan sekali-kali kita terlupa untuk bersikap terbuka dengan idea ataupun pengetahuan baru yang bercanggah dengan pengetahuan kita perolehi. Terkadang ayat-ayat Al-Quran ini, sebagai contoh ayat-ayat Al-Quran ini, kita akan mendapati ada perbezaan tafsir. Tetapi tidak bercanggah dengan makna yang asas. Ya, tidak bercanggah dengan makna yang asas. Maka dalam hal ini, kita kena merendah diri dan mungkin kita kena mengakui ada kebenaran yang bukan datang daripada kita. So kita kena accept, kita kena terima. Ya. Sebagai contoh, semasa para ulama membincangkan tentang Zulkarnain. Agaknya dia ni siapa? Kita punya kajian mendapati barangkali beliau adalah Cyrus the Great. Tuan-tuan boleh Google satu nama yang bernama Cyrus the Great. Kita kaji, kita kata begitu dengan penuh rasa tanggungjawab. Sebab apa? Kita yakin Yahudi yang tanya soalan kepada Nabi tentang Zulkarnain, mesti Yahudi ada kaitan dengan tokoh ini. Mesti tokoh ini ada buat benda baik pada Yahudi zaman dulu. Sebab tu Yahudi mencabar Nabi, cerita tentang Zulkarnain. Apa awak tahu? Sebab kami sangat ada pengetahuan tentang tokoh ini. Bahkan dia ada jasa memindahkan Yahudi ke Baitul Maqdis. Dan sejarah menyatakan beliau adalah Cyrus the Great, pemilik Empire Timur dan Barat. Kita boleh kata begitu. Tetapi seandainya ada ulama yang memberikan satu pendapat yang berbeza dengan pendapat kita. Sebagai contoh, dia berkata, jangan disebut mana-mana tokoh ada kaitan dengan Zulkarnain. Walaupun kamu mengkaji tebal kajian kamu. Tetapi Al-Quran ada sebab tidak mengumumkan beliau Cyrus,
the Great, apatah lagi Alexander the Great kah, maka usahlah terlalu menyebutkan dirimu dengan siapa yang memenangi anugerah Zulkarnain dalam Al-Quran ini. Nama itu merujuk kepada siapa? Lokasi pembinaan tembok itu merujuk kepada lokasi mana? Usahlah membawa perdebatan itu. Cukuplah dengan apa yang Al-Quran kata. Jadi ini satu benda yang baru. Saya yakin beliau adalah Cyrus. Saya yakin pergunungan itu adalah Caucasus. Tiba-tiba dia mendapati ada orang berkata, apa kata kita tidak perlu bawa cerita yang terperinci? Kekalkan Al-Quran terbuka kepada nilai dan kurang mendedahkan perihal-perihal nama, lokasi, tarikh. Jadi ini mungkin satu pendapat yang kita agak susah nak rasa selesa. Tetapi tuan-tuan, ini sikap merendah diri yang kena ada pada ilmuwan. Jangan kita jadi seperti Ahlul Kitab. Allah mengkritik Ahlul Kitab sebab apa? Sebab mereka ada ilmu yang mendalam. Mereka menulis tafsir Taurat panjang lebar berjilid-jilid, tetapi akhirnya mereka tetap hasad dengki, bakhil dengan orang miskin, tidak pun mengamalkan ilmu mereka ke dalam kehidupan mereka sendiri. Jadi apa manfaat ilmu kalau tidak pada membuang perasaan bongkak yang kamu rasa kamu lebih baik daripada orang lain? Sebab itulah selepas surah Al-Kahfi, tuan-tuan tahu cerita surah apa? Cerita tentang tokoh yang Allah kurniakan ilmu daripada kitab Injil, kitab Taurat, tapi sangat merendah diri. Maryam alaihassalam. Surah Maryam selepas suratul Kahfi. Keluarga Imran. Allah bangga dengan keluarga ini sebab mereka sangat merendah diri sesama manusia. Allah bangga dengan Isa ibnu Maryam kerana sentiasa merendah diri dan sekali-kali tidak menyatakan beliau adalah anak Tuhan. Ma'adallah. Yang terakhir dan ketiga, amal soleh. Kita di akhir zaman ini seringkali disebutkan dengan teori-teori konspirasi. Terkadang ada yang sampai keterlaluan menyatakan tu, kamu nampak terdepan mata kamu tu, itulah Ya'juj dan Ma'juj. Ataupun itulah tanda-tanda Dajjal. Depan mata kita sudah ada tanda-tandanya. Tuan-tuan boleh kalau mahu mengaitkan tanda-tanda besar ataupun tanda-tanda kecil, kerana ia adalah hadis-hadis yang sahih. Kita kena martabatkan hadis-hadis Nabi tentang akhir zaman. Tetapi hendaklah berhati-hati apabila mengaitkan dengan isu semasa. Kena ada sifat berhati-hati kerana risau kita mengaitkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Maka semua perkara mesti berasaskan ilmu. Jadi di akhir zaman kita tahu musuh memang buat kerja mereka, melakukan konspirasi itu dan ini. Bukan kita orang pertama yang menghadapi kumpulan yang melakukan konspirasi. Nabi Yusuf pernah menghadapi konspirasi. Rasulullah pernah menghadapi konspirasi. Yang paling penting, fokus kepada membangunkan amal soleh dan bukan terus berdebat tentang konspirasi. Maka dalam ayat 110, Allah menegaskan, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Hendaklah kamu memberi perhatian kepada amal yang saleh, bersih daripada syirik, memuja manusia, memuja orang mati. Amal saleh, jangan ada unsur-unsur pemujaan kepada makhluk. Maka ayat yang terakhir surah Al-Kahfi memang menegaskan apa yang disebut di awal-awal suratul Kahfi, iaitulah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Jadi adalah lebih baik di akhir zaman ini kita kena lebih risau bukan musuh kita buat kerja apa, tetapi adakah berlaku pertambahan amal? Adakah saya sudah infak? Adakah saya sudah memberikan fokus khusyuk dalam salat? Adakah saya sudah kembali kepada Al-Quran dalam arti kata yang sebenar selepas Ramadan berlalu? Begitu banyak kita membaca Al-Quran. Fokus tuan-tuan ya. Terima kasih Ustaz Syafiq. Itu saja. Barakallahu fikum. Sadaqallahul azim. Wallahu a'lam.
Allah Rabbi, Masya Allah banyak yang kita belajar kan Ustaz, dalam apa yang kita perhalusi satu persatu ayat-ayat suci Al-Quran menerusi surah Al-Kahfi ini. Banyak perkara yang kita boleh adaptasi dalam kehidupan kita. Dan saya teringat dengan apa yang Ustaz sebutkan, ingatlah seperti apa yang difirmankan itu, betapa pentingnya bila kita menghayati Al-Quran, baca satu persatu seperti Allah sedang mengkhabarkan kepada kita. Dan bagaimana kalau Allah sendiri yang nak gambarkan tu, pasti berbeza apabila kita bercakap-cakap dengan manusia. Inilah yang kita diperintahkan, disarankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita ambil fokus dan dapat adaptasi dengan apa cara sekalipun untuk mesej kita dalam kehidupan ini, insya-Allah. Terima kasih Ustaz atas perkongsian. Insya-Allah kita akan bertemu lagi untuk sesi yang akan datang, insya-Allah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kota Kinabalu 93.9 FM. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu? Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Sesungguhnya kecintaan, kerinduan dan kenangan terhadap junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan bahagian yang tak pernah lekang dari kehidupan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Memang begitulah perintah Allah Ta'ala untuk mencintai kekasihnya ini dengan sepenuh jiwa raga. Dan demikian itulah yang berlaku dalam kehidupan para sahabat salafus saleh, awliya dan salihin. Moga Allah meridai mereka sekalian. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa junjungan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La yu'minu ahadukum
hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Mafhumnya, tidaklah sempurna iman setiap orang darimu hinggalah dia mencintaiku lebih dari cintanya kepada bapanya, kepada anaknya, dan kepada seluruh manusia. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Al-Imam At-Tabarani meriwayatkan hadis bahawa ada seorang sahabat datang menghadap junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengadu dengan katanya, "Ya tuanku ya Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih kucintai dari anak isteri dan hartaku. Sesungguhnya bila aku terkenangkanmu, aku tak mampu sabar menahan rindu hingga aku datang dan memandang kepadamu. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku terkenang bahawa kita akan mati meninggalkan dunia ini. Maka tahulah aku bahawa di akhirat nanti dirimu akan diangkat Allah untuk bersama para nabi. Adapun aku, jika aku masuk syurga sekalipun, tidak dapat bertemu denganmu." Dari sebab pengaduan itu, Allah Ta'ala pun menurunkan ayat ke-69 dari surah An-Nisa. "Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Mafhumnya, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul, maka mereka akan bersama dengan golongan yang Allah kurniai nikmat, kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin, dan mereka itulah teman-teman yang baik. Petikan tadi telah disunting dari kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam Al-Qadhi Iyad bin Musa Al-Maliki radhiyallahu anhu. Johor Bahru 106.2. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Bagai bintang, bintang bersinar di malam indah, bahagia sejahtera hati pengembara. Begitulah ibaratnya Rasul-Rasul kita, menyeru manusia kepada Allah yang Maha Esa. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Marilah kita contohi mereka, telusuri langkah para anbiya. Ayolah kita teladani bersama, mengikuti jejak Rasul-Rasul kita. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf,
Nuh, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Kerja. Jika hanya ditenung takkan selesai. Sebaliknya, buatlah satu persatu sehingga selesai. Jangan terlalu memikirkan bila kerja itu akan siap. Buat saja kerja itu sehingga tanpa sedar anda telah pun selesai menguruskannya. Pesanan khidmat awam ini disampaikan oleh saya, Siti Rohani Surani untuk Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Masjid Negara. Masjid Negara terus berdiri utuh sebagai antara ikon utama negara, walaupun selepas hadirnya bangunan-bangunan yang lebihkah daripada aspek reka bentuk dan rupa. Reka bentuk Masjid Negara yang dikatakan mendahului zamannya terus menjadi perhatian ramai pengkaji reka bentuk masjid dari seluruh dunia hingga ke hari ini. Masjid Negara dibina pada tahun 1963 dan dirasmikan pada 27 Ogos 1965. Bangunan utama masjid menempatkan bilik-bilik operasi masjid seperti Dewan Solat, pejabat, bilik-bilik diraja, ruang wuduk, makam pahlawan dan menara masjid. Sejak tahun 1987, Masjid Negara telah mengalami proses ubah suai menambah Dewan Solat baru sesuai dengan penambahan jumlah jemaah. Sehingga kini, Dewan Solat Masjid Negara mampu memuat 15,000 jemaah pada satu-satu masa. Keseluruhan reka bentuk seni bina Masjid Negara ini bercirikan reka bentuk tempatan dan moden. Konsep seni bina Arab dan Mogul, iaitu kubah berbentuk separuh bulat dan berbentuk bawang. Keunikan reka bentuk bumbung masjid telah menjadi ikutan dalam pembinaan masjid-masjid lain, antaranya Masjid Ahmad Ibrahim dan Masjid Raja Terengganu. Datuk AC dah siap nak beraya? Mestilah dah Puan Ella. Sofa gaya mewah baru meriah nak raya. Rayakan sebulan. Apa lagi? Dapatkan sofa Ella Furniture sekarang hingga raya ke-15. Dan berpeluang untuk beraya dengan Datuk AC dan Ella Furniture di rumah anda. Boleh. Kita ambil selfie raya sekali, okey? Dapatkan sofa Ella Furniture di ellafurniture.com.my atau FB Ella Furniture Malaysia. Selamat Hari Raya dari kami di Ella Furniture. Balik kampung tu, hati-hati tau. Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islam. Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Persona di Zahra, Syara at IKIM, Syariah dan Perundangan, Emas at IKIM, Kevin bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Tarbiyah, Tadabbur dan bacaan surah Al-Kahfi bersama Syafiq Saleh hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 101. Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Salam Saidul Ayam, penghulu segala hari. Anda sedang bersama saya Syafiq Saleh untuk Aspirasi 101. Edisi hari ini 28 April 2023 bersamaan 7 Syawal 1444 Hijriah. Sambil-sambil kita buat persiapan ni, kalau abang-abang, ayah-ayah kita, adik-adik kita yang nak pergi tunaikan solat Jumaat, sambil-sambil itu juga kita dah buat persiapan dah. Ke mana arah tujunya untuk kita nak solat Jumaat nanti. Kalau boleh dalam fikiran ni dah ada dah. Okey, masjid itu, masjid ini, dekat surau Jumaat itu, surau Jumaat ini, kita dah siap sedia untuk melaksanakan laluan perjalanan kita nanti. Okey. Dan sambil-sambil itu kita nak bawakan ada pesan-pesan dari Imam Al-Ghazali. Kita kena ingat kalau apa yang paling dekat dengan kita adalah kematian.
Okey, juga apa yang paling jauh dari kita di dunia ini iaitu masa yang lalu. Apa yang paling berat dekat dunia ini adalah nafsu, dan apa yang paling tajam kat dunia ini adalah lidah kita berkata-kata. Jadi kena berhati-hati. Ada yang terakhir, apa yang paling berat dekat dunia ini iaitu amanah yang perlu kita pikul. Jadi sama-sama kita siap sedia supaya keadaan kita, situasi kita akan dapat kita seimbangkan dengan kita perbanyakkan amalan untuk menghadapi saat kematian kita. Masa yang lalu itu juga kita jadikan sebagai pengajaran. Nafsu kita dapat dikawal dengan baik. Lidah kita berkata yang baik-baik, sebut yang baik-baik. Dan kita menjaga amanah kita bila bekerja maupun kita dapat tanggungjawab sesuatu perkara, kita laksanakan, pikul dengan sebaik mungkin. Okey? Dan jom kita teruskan lagi untuk berhibur seketika. Kita nak bersama dengan Intim, Iman dan Amal, kekal di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Gelora dunia mengundang resa, menyulam siksa, fitnah bersengketa, jadi mainan manusia lari dari ajaran agama